Antara di Buletin TV9 malam ini, Perdana Menteri umum kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. 80% populasi dewasa di negara ini telah lengkap divaksin. Selepas Langkawi, Genting Highlands, Melaka dan Pulau Tioman pula akan dibuka kepada orang ramai mulai 1 Oktober ini. 2 suspek diberkas kerana menipu dalam tuntutan insurans dengan membakar kereta. Siasatan mendapati mereka berpakat kerana mahu melunaskan hutang ahlon RM500,000. Susulan video tular anak lelaki Frinko alias Firdaus Abdullah tampil memberi kenyataan yang tepat mengenai kondisi ibunya dan situasi sebenar sebelum mengucap syahadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Hari ini Malaysia telah mencapai sasaran awal apabila 80% populasi dewasanya telah lengkap vaksinasi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi media sosialnya menyifatkan kejayaan itu adalah hasil pengorbanan petugas barisan hadapan dan sokongan seluruh keluarga Malaysia. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dilancarkan pada 24 Februari lalu untuk memberikan vaksin kepada orang ramai dalam usaha membendung penularan COVID-19 di seluruh negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut berkongsi perkara sama di media sosial. Katanya sasaran berkenaan dicapai pada jam 1 tengah hari tadi. Ketika ini, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 akan berusaha untuk menjejaki 20% lagi yang belum divaksinasi. Genting Highlands, Melaka dan Pulau Tioman akan dibuka kepada orang ramai mulai 1 Oktober ini. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kedua Menteri Kuartet COVID-19 selepas melihat perkembangan positif projek rintis gelembung pelancongan di Pulau Langkawi. Kita telah diberi tempoh sehingga untuk 2 minggu ini supaya destinasi-destinasi ini bersiap sedia untuk membuka beroperasi semula. Kita akan menghalusi SOP-SOP yang telah dibentangkan dan juga kita akan menambahkan lagi destinasi-destinasi bukan sahaja pulau tetapi juga di mainland. Keputusan itu akan dibawa ke Jawatankuasa Pengurusan COVID-19 yang akan dipengurusikan Perdana Menteri esok. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein memberitahu mesyuarat kedua Menteri Kuartet turut bersetuju dengan cadangan supaya stesen minyak, kedai makan dan kedai serba dibenarkan beroperasi secara seragam mulai 6 pagi hingga 12:30 malam di semua fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Menuju ke fasa endemik tersebut, lebih banyak kelonggaran akan diberikan kepada rakyat dan sehubungan itu saya berharap rakyat tidak leka, sebaliknya kekal berdisiplin dan mengamalkan SOP serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Kebenaran itu bagaimanapun dikecualikan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Persetujuan ini juga akan dibawa ke Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik esok. Gara-gara mahu melunaskan hutang ahlong berjumlah RM500,000, 2 lelaki sanggup membakar 3 kenderaan mereka semata-mata membuat tuntutan palsu kepada pihak insurans. Namun taktik itu dikesan pihak polis selepas ragu dengan aduan yang dibuat 2 lelaki berusia 36 tahun itu. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali, kedua suspek bekerja sebagai kontraktor dan jurujual. Kita dapati bahawa suspek ini mempunyai beberapa rekod jenayah yang melibatkan khianat dengan api, dadah dan juga curi. Hasil daripada soal siasat yang dibuat oleh pihak polis, kita dapati bahawa ketiga-tiga kenderaan ini dibakar dengan dirancang bagi tujuan, motif dia bagi tujuan untuk membuat tuntutan insurans.
Jelasnya, suspek membuat aduan berhubung kejadian kebakaran 3 kereta jenis Bentley, Ford Fiesta dan Hyundai Accent di Taman Datuk Tambi Cik Karin, Batu Berendam jam 1.40 petang 13 September lalu bertujuan menuntut ganti rugi insurans sebanyak RM250,000 bagi membayar hutang ahlong berjumlah RM500,000. Kedua-dua suspek direman sehingga 27 September ini untuk siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Polis akan melakukan semakan dan siasatan berhubung kenyataan selebriti media sosial yang tular membabitkan kebenaran rentas negeri dari Selangor ke Janda Baik, Pahang. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata, Janda Baik terletak di dalam negeri Pahang yang memerlukan orang ramai dari negeri lain perlu mendapatkan surat rentas negeri untuk perkara yang dibenarkan. Jelas beliau menjadi kesalahan sekiranya tujuan merentas adalah untuk beriadah dari Selangor ke Pahang. Ini kerana peraturan rentas negeri seperti sebelum ini masih terpakai. Justru pihaknya akan menyemak dan siasat perkara itu termasuk tujuan merentas sebelum tindakan susulan dilakukan. Berikutan tular di media sosial, video mengenai seorang pesakit COVID-19 kononnya ditidurkan selepas mengucap 2 kalimah syahadah dan memeluk Islam. Anak lelakinya Finko alias Firdaus Abdullah tampil memberi kenyataan yang tepat mengenai kondisi ibunya itu. Bahkan jelasnya hasrat memeluk Islam sudah lama dizahirkan dan tiada paksaan. Ibunya Laimi Tinggi atau Nur Laila Abdullah 65 tahun yang juga pesara kerajaan dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan 4 September lalu selepas disahkan COVID-19. Jelas Firdaus, 6 hari kemudian mereka mendapat perkhabaran dari hospital jangkitan COVID-19 ibunya sudah di tahap 5 manakala penyakit buah pinggang ibunya di tahap 4. Semasa panggilan video bersama adik-beradik lain, ibunya menunaikan hasratnya memeluk Islam dan dibantu pihak hospital termasuk rakaman video yang tular itu. Ramailah bertanya kenapa pula ibu saya ini diperkatakan bahawa seorang wanita yang memeluk Islam sebelum ditidurkan. Jadi saya rasa terpanggil untuk memberi kenyataan yang lebih tepatlah, fakta yang tepat bahawa ibu saya tidak ditidurkan. Alhamdulillah selepas ibu saya memeluk Islam pada 9 hari bulan itu, kesihatan ibu saya bertambah baik. Itulah mungkin hidayah, keajaiban yang Allah bagi. Selaku saudara baharu seperti yang pernah mereka alami, bimbingan dan tunjuk ajar disediakan untuk ibu tercinta, terutama perkara ibadah seperti solat, mengaji, Al-Quran dan lain-lain. Firdaus berkata mereka sekeluarga terharu dengan doa dan sokongan warganet atas peristiwa tersebut dan berharap ibunya segera sembuh. Dengan kali keluarga adik-beradik saya. Bertemu kembali. Seorang pegawai penguatkuasa pihak berkuasa tempatan PBT direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kerana disyaki mengemukakan tuntutan palsu berjumlah hampir RM27,000. Perintah reman sehingga 25 September itu dikeluarkan Magistrate Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya siang tadi. Menurut sumber, suspek lelaki berusia 24 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Putrajaya kira-kira jam 5.30 petang semalam selepas hadir memberikan keterangan. Difahamkan suspek yang bertugas di salah sebuah PBT mengemukakan tuntutan palsu berkaitan sewaan perkhidmatan lori. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Di mahkamah sama, seorang pengurus besar sebuah syarikat pengeluar kereta ditahan reman selama 6 hari sehingga 26 September ini. Suspek dipercayai menerima rasuah bernilai ratusan ribu ringgit daripada syarikat kereta terpakai sebagai balasan membantu memperoleh kereta untuk dijual di bawah harga pasaran dan tidak mengikut prosedur. Menurut sumber, kegiatan dipercayai dilakukan sejak 2019 dan tidak melalui proses penjualan yang diluluskan. Dianggarkan nilai kerugian mencecah jutaan ringgit dengan penjualan kira-kira 1,000 unit kereta. Difahamkan kereta pre-production yang dijual tersebut dihaskan untuk kegunaan di kilang pengeluar bagi tujuan ujian dan kawalan kualiti sebelum pengeluaran sebenar kereta model berkenaan dijual di pasaran.
Selain itu, terdapat juga kereta trade-in daripada pelanggan yang membeli kereta baharu daripada syarikat pengeluar kereta terbabit turut dijual kepada syarikat kereta terpakai terlibat. Kes disiasat mengikut Seksyen 16A SPRM 2009. Polis menahan 3 lelaki tempatan berusia antara 39 hingga 41 tahun disyaki terbabit dalam kegiatan mencuri lori di sekitar Selangor sejak 6 bulan lalu. Sindiket itu mensasarkan lori yang berhenti sebelum bertindak membuang alat sistem kedudukan global GPS yang dipasang dalam lori berkenaan. Mereka akan mencari pembeli dahulu sebelum mereka mengubah suai nombor chassis dan nombor enjin yang mereka telah curi. Dan ini memang licik dan kita sedang siasat sama ada apabila mereka telah menukar nombor chassis dan enjin, ada penglibatan di jabatan-jabatan lain bagi menghalalkan satu pendaftaran baru dikeluarkan. Ketiga-tiga suspek terbabit ditahan dalam operasi Lejang Kasuarina dalam 3 serbuan berasingan di Shah Alam, Rawang dan Bestari Jaya Sabtu lalu. Polis turut merampas 12 buah lori, 1 buah jentera, 2 bongkar enjin yang terdapat kesan ubah pada nombor chassis dan nombor enjin. Tangkapan dilakukan hasil daripada maklumat orang ramai yang mendapati ada unsur mencurigakan ketika ingin membeli lori kerana ditawarkan dengan kadar harga murah. Nilai rampasan dianggarkan 2.8 juta ringgit. Cubaan pengambil upah penyeludup dadah ke negara jiran gagal selepas dia dicekup pasukan gerakan ARM PGA di kilometer 8 berdekatan Kampung Sejijak, Jalan Terbedu, Serian. Pemeriksaan mendapati sebanyak 36 kilogram dadah dipercayai syabu bernilai 1.3 juta ringgit disorok dalam beg galas yang dibawa dalam kenderaan digunakan suspek lelaki berkenaan. Suspek juga telah mengantar dadah sebanyak lebih kurang 18 kg bagi setiap transaksi. Suspek juga telah mendedahkan bahawa telah menjaya melakukan sebanyak 4 kali transaksi sebelum ini sejak April 2021. Suspek direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bermula Khamis ini, pemberian vaksin kepada remaja akan dilaksanakan secara jumpa terus atau walk-in berjadual. 156 pusat pemberian vaksin PPV awam dan integrasi di seluruh negara dikenal pasti untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK remaja secara walk-in. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan kaedah walk-in berjadual akan dilakukan mengikut lokasi sekolah yang berhampiran dengan PPV dan dilaksanakan mengikut giliran, tarikh serta masa ditetapkan. Jadual akan dikeluarkan oleh pihak sekolah masing-masing kepada remaja dan ibu bapa. Remaja yang tidak bersekolah, mereka dibenarkan untuk walk-in di mana-mana PPV berdekatan dengan kediaman. Bagi yang menuntut di institusi pengajian tinggi berumur di bawah 18 tahun juga, dibenarkan walk-in ke semua PPV dengan menunjukkan pengenalan diri sebagai pelajar IPTA atau IPTS. Ibu bapa atau penjaga perlu hadir bersama untuk menandatangani borang kebenaran vaksinasi. Ruang kosong di bawah rumah atau dipanggil kolong dimanfaatkan seorang lelaki untuk menanam cendawan tiram. Usaha itu dilakukan Muhammad Farid Imran sebagai kerjaya terbarunya selepas sumber pendapatannya terjejas susulan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN pada suku pertama tahun ini. Segmen Bijak Tani, Buletin TV9. Selepas kehilangan sumber pendapatan sebagai pengurus acara, Muhammad Farid yang menetap di Taman Tanah Merah Jaya, Tanjung Keling, Melaka menceburi sektor penghasilan cendawan tiram. Beliau dapat menjimatkan lebih 60% daripada modal asal apabila menjadikan kolong rumahnya sebagai tempat untuk menghasilkan cendawan tiram.
Dengan bermodalkan RM6,000, untuk langkah berikutnya, Muhammad Farid hanya perlu menyediakan rak besi tahan karat dan membeli bongkah cendawan berharga RM2.50 setiap satu. Bapa kepada 6 orang anak itu berkata, sebagai permulaan, beliau mendapatkan 1,000 bongkah daripada pembekal dan menambahkannya dari semasa ke semasa sehingga mencapai jumlah maksimum 4,000 bongkah ketika ini. Murah pasal semua ni saya buat sendiri. Dengan anak-anak, dengan rumah kita bersih lantai daripada awal, ikut SOP daripada ladang. Dia ada SOP dia dan saya buat rack ni sendiri. Jadi dia jimat banyaklah. Kemudian saya tak perlu structure, saya dah ada kolong. Dan tempat ni peladang sendiri ada datang yang menyemai cendawan ni. Dia kata sangat bagus pasal kelembapan dia sempurnalah. Untuk mencapai tahap itu, Muhammad Farid memasang jaring hitam di sekeliling kolongnya. Ini dapat memastikan suhu di dalam kawasan kolon terkawal dan pada masa sama sebagai langkah keselamatan ke atas tanaman cendawannya. Menurut Muhammad Farid, setiap bongkah akan mengeluarkan cendawan selepas 45 hari hingga 60 hari. Musim pertama tu kita cuma dapat break even je. Tak termasuk rack lah, investment rack, maknanya pada bongkah saja. Dia break even. Jadi saya isteri berbincang balik macam mana kita nak boostkan kita punya income, keuntungan tu. Jadi kami improvise, inovasi sikit. Kita naikkan nilai harga cendawan ni dengan buat perkasam, kita buat family pack. Jadi value cendawan ni terus naik 100%. Contoh macam family pack tu ada 12 bongkah ni, bongkah mula. Kita untung 100%. Untuk menjaga supaya tanaman itu kekal segar, Muhammad Farid akan menyiram air ke atas kain penutup kolong pada setiap pagi dan sekali-sekala membasahkan lantai simen supaya persekitaran kawasan tanaman kekal bersuhu rendah. Menurutnya, setiap kali selepas memetik cendawan, mulut bongkah perlu ditutup sebagai langkah merehatkan tumbesaran cendawan. Ia hanya boleh dibuka semula seminggu selepas benih mula bertunas. Ketika ini, Muhammad Farid mampu mengeluarkan purata 10 hingga 15 kg cendawan tiram sehari. Untuk pelanggan yang maksimum, Muhammad Farid akan memasakkan sendiri semua cendawan tiramnya. Kos untuk menunaikan haji pada musim hadapan dijangka akan meningkat memandangkan beberapa prosedur operasi standard SOP perlu dilaksanakan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Mazud Syahari berkata, sebarang keputusan berkaitan kos itu bagaimanapun akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Selain itu, kos haji juga dijangka akan meningkat disebabkan kadar inflasi dan perkembangan terkini peraturan Haji Arab Saudi, khususnya yang berkait dengan prosedur operasi standard susulan keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Ianya termasuk keperluan ujian PCR dan suntikan vaksin untuk masuk ke Arab Saudi serta penjarakan fizikal di dalam bas, bilik penginapan hotel dan kemah-kemah semasa menunaikan haji. Jelas beliau, pada masa ini Lembaga Tabung Haji sedang menyemak kos haji yang terkesan akibat peraturan dan cukai baharu termasuk caj visa haji mulai 2020 selain kenaikan kadar cukai tambahan di Arab Saudi daripada 5 ke 15% yang bermula Julai tahun lalu. Datuk Ahmad Marzud berkata demikian pada sidang Dewan Rakyat ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Awang yang meminta kerajaan menjelaskan adakah kos mengerjakan haji akan meningkat serta kadar peningkatan yang dijangka. Laporan antarabangsa. Identiti remaja yang melakukan tembakan rambang di Universiti State Perm, Russia hingga beragut 8 nyawa didedahkan oleh pihak berkuasa. Tibor Batman Suraf berusia 18 tahun merupakan seorang pelajar jurusan undang-undang di universiti berkenaan. Sebelum melakukan serangan, Batman Suraf melakukan satu hantaran di media sosial dan mengatakan ia bukan serangan pengganas. Batman Suraf turut mengakui dia bukan ekstremis organisasi atau parti politik. Hantaran itu juga menyebut ia melakukan
lakukan untuk dirinya sendiri dan akan mencederakan sesiapa yang menghalang niatnya. Penulisan itu seolah-olah amaran awal darinya kerana ia dilakukan 30 minit sebelum dia melakukan serangan. Semalam media melaporkan dia maut dalam kejadian, namun dia disahkan parah dan kini dalam tahanan polis. Sepasang kembar wanita di Jepun diiktiraf sebagai kembar tertua dunia oleh Guinness Book Records. Yumeno Sumiyama dan Kome Kodama berusia 107 tahun, 300 hari, lahir pada 5 November 1913. Keduanya berasal dari Kepulauan Shadoshima dan mempunyai 11 adik-beradik. Sebelum ini, rekod dipegang oleh kembar juga dari Jepun Kin Narita dan Kin Kani yang meninggal dunia pada tahun 2000 dan 2001. Berikutan pandemik COVID-19, kedua kembar tertua ini menerima sijil pengiktirafan menerusi pos. Namun mereka tetap gembira atas penghargaan yang diberikan oleh pihak Guinness Book of Records. Kami akhiri dengan visual tular. Kononnya, sebuah lori lama bergerak tanpa pemandu di sebuah ladang sawit di Johor. Saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan salam hormat.